Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, hari ini kita akan lihat matematik tingkatan 1 bab 1 nombor nisbah. Hari ini kita akan lihat subtopik 1.2 operasi integer yang seterusnya. Kita akan lihat bagaimana untuk menyelesaikan operasi gabungan. Apa maksud operasi gabungan? Maksudnya ialah dalam satu soalan tu dia ada semua, tambah ada, darab ada, bahagi ada. Itu maksudnya operasi gabungan. Okey, macam mana nak selesaikan operasi gabungan ni? Dia ada beberapa langkah. Mula-mula sekali kita kena kenal pasti tanda kurungan, bracket. Dalam soalan ada ke tak ada bracket? Okey, kalau ada bracket, kita kena selesaikan yang dalam bracket dulu. Selepas kita tengok yang dalam bracket, yang kurungan, kita lihat pula ada tak dalam soalan tu darab ataupun bahagi. Okey, kalau ada darab dan juga bahagi, kita selesaikan dari kiri ke kanan. Maksudnya kita tengok soalan ini. Dalam soalan ini ada kurungan. Okey, kita selesaikan yang dalam kurungan ni dulu. Lepas tu dalam soalan ini ada tolak, darab, bahagi, tambah. Jadi kita selesaikan yang darab ni dahulu. Daripada kiri ni kita tengok tolak ni, okey, tak perlu buat lagi. Kita buat yang darab ni dulu. Dah selesai yang darab ni, lepas tu kita tengok lagi ada bahagi. Okey, kita selesaikan pula yang bahagi ni pula. Okey, bila dah selesaikan darab dan bahagi, kita lihatlah ada tak tambah dan juga tolak. Okey, kalau ada tambah dan juga tolak, barulah kita mula daripada kiri ke kanan. Okey, ini ialah untuk soalan yang operasi gabungan. Mula-mula tengok kurungan, lepas tu tengok darab dan juga bahagi. Lepas tu barulah tambah dan juga tolak. Kalau soalan ada berbentuk pecahan macam ni, ada atas, ada bawah macam ni, kita selesaikan bahagian atas dan bahagian bawah secara berasingan. Mula-mula selesaikan yang atas, lepas tu kita selesaikan yang bawah. Lepas tu kita teruslah bahagikan. Sekarang kita lihat beberapa soalan yang berkaitan dengan operasi gabungan. Soalan ini permudahkan setiap yang berikut. Standard pembelajaran 1.2.3. Soalan ini adalah TP4. Okey, di sini kita lihat ada beberapa soalan. Kita selesaikan dahulu soalan yang pertama. Langkah yang pertama ialah kita lihat ada bracket, kurungan. Okey, di sini ada negatif 4, ada darab, ada bracket petak, lepas tu tambah, lepas tu bracket bulat, lepas tu tolak. Okey, jadi mula-mula dekat sini kita lihat ada dua bracket. Bracket yang kotak petak ni, lagi satu bracket yang melengkung. Yang melengkung ini dia duduk di dalam petak. Jadi kita selesaikan yang melengkung ni dulu, yang duduk dalam ni dulu. Maka kita tulis dekat yang lain ni, kita salin je dulu. Negatif 4 darab petak negatif 20 tambah dengan, okey, tekan kalkulator, 15 tolak 3. Kita akan dapat jawapan 12. Lepas tu tutup kurungan. Okey, 12 ini ialah datangnya dari 15 tolak 3. Kemudian yang ini negatif 4 darab negatif 20 tambah 12. Sebab ini kurungan, jadi kita selesaikan dalam kurungan ni dahulu. Okay, tekan kalkulator. Negatif 20 tambah 12. Kita akan dapat jawapan negatif 8. Okay, kita tulis sini dalam bracket, dalam bracket negatif 8. Okay, kemudian dekat sini kita tinggal darab je lah. Okay, maka kita tekan sahaja kalkulator. Negatif 4 darab negatif 8. Kita akan dapat jawapan dia 32.
Maka dah siaplah untuk soalan yang pertama, 32 jawapan dia. Kita lihat soalan nombor 2. Negatif 12 tambah, yang ini tambah, negatif 2 darab, tolak 40, tolak, bahagi negatif 8. So sekarang ni mula-mula kita tengok apa? Tengok kurungan ataupun bracket. Ada tak bracket dekat sini? Dalam ni ada bracket, tapi dia hanya untuk nombor ini sahaja. Okey, jadi sekarang dah kurungan tak ada, bracket tak ada. Jadi kita lihat dulu ada darab ataupun bahagi. Ada tak dekat sini? Tambah, ini darab, ini tolak, ini bahagi. Jadi tambah ni tak perlu lagi lah, kita buat yang ini dahulu. Okey, jadi kita buat negatif 2 darab 3 dahulu. Yang lain kita salin. Jadi negatif 12. Kemudian kita tekan kalkulator, negatif 2 darab 3. Negatif 2 darab 3, kita akan dapat jawapan dia negatif 6. Okey, dekat sini ada simbol tambah. Jadi kita tulis tambah sini. Tadi kita kira kita dapat negatif 6 kan? Tulis dalam bracket negatif 6. Sekarang kita selesaikan yang belakang ni. Okay, yang belakang ni kita ada negatif 40 bahagi negatif 8. Kena ambil sekali dengan dia punya simbol dekat depan ni. Jadi kita tekan kalkulator, negatif 40 bahagi kurungan negatif 8. Kita ikut je pattern soalan ni. Tengok, negatif 40 bahagi negatif 8, kita akan dapat jawapan dia 5. 5 itu bermaksud positif ataupun tambah. Jadi dekat sini kita kena tulis tambah 5. Okey, sekarang kita lihat pada soalan ini, negatif 12 tambah negatif 6 tambah 5. Tak ada darab ataupun bahagi dah. Jadi kita selesaikan daripada kiri, yang tambah ni pula. Ini tambah, ini tambah. Jadi kita tekan kalkulator, yang ini sahaja. Negatif 12 tambah negatif 6 ni sahaja. Negatif 12 tambah bracket negatif 6, kita akan dapat jawapan dia negatif 18. Jadi kita tulis negatif 18 tambah 5. Kemudian selesaikan macam biasalah, tekan kalkulator, negatif 18 tambah 5. Okay, kita dapat negatif 13. Katakanlah kalau awak semua tak nak guna kalkulator kira ni nampak senang je kan. Okay, kita boleh je corak sebenarnya. Cara dia, kita anggapkan negatif ni kita hutang. Jadi kalau kita hutang RM18, lepas tu positif ni maksudnya kita bayar. Hutang RM18, kita bayar RM5, jadi kita hutang lagi tak? Kita hutang lagi. Hutang itu ialah negatif. Hutang berapa? 18 tolak 5, 13. Jadi negatif 13. Soalan B. 56 bahagi, ini ialah operasi bahagi, ini ialah operasi tambah, ini ialah darab, ini ialah tambah. Jadi sekarang tak ada kurungan dalam ni. Kurungan ni hanya satu nombor je dekat dalam. Lain yang ini ada 2 nombor kat dalam. Okay, jadi sekarang kita selesaikan bahagi ataupun darab dahulu. Kita tengok daripada kiri ke kanan, kita jumpa bahagi dahulu. Jadi kita buatlah yang ini dulu, yang bahagi ini dulu. 56 bahagi 2, kita tekan kalkulator. 56 bahagi bracket negatif 2 bracket, kita dapat negatif 28. Okey, kemudian dekat sini kita ada tambah. Okey, kita ada tambah, tapi di sini kita ada darab. Maka kita kena kira yang ini pula. Tambah 3 darab dengan 7. Ini maksudnya jadi positif lah.
Dah tekan kalkulator 3 darab 7. Kita akan dapat 21. Dekat kalkulator dapat 21. 21 tu bermaksud dia ialah positif ataupun tambah. Jadi dekat sini tulis tambah 21. Okey, yang ini kita ada tambah negatif 5. Salin sahaja. Okey, sekarang kita tengok dekat sini ada negatif 28 tambah 21. Jadi kita kirakan yang inilah dari kiri ke kanan. Negatif 28 tambah 21. Kita dapat negatif 7. Jadi kita tulis saja negatif 7 tambah negatif 5. Okey. Kalau kita tekan kalkulator, kita akan terus dapat jawapan. Tapi dekat sini saya nak terangkan sedikit yang ini. Kalau tak nak guna kalkulator, kita dekat sini negatif 7. Okey, kita salin negatif 7. Ini kita dah belajar. Positif, bracket ini maksud dia darab. Positif darab negatif ialah negatif. Lepas tu 5 kita tulis sahaja 5. Saya ulang balik. Positif darab negatif. Terus tulis negatif. Lepas tu 5 tulis je dekat sini. Sebab dia dah tukar dah ni. Positif darab negatif. Okey, sekarang kalau hutang RM7, hutang lagi RM5, jadi berapa jumlah hutang tu? Kita kena tambah lah kan, sebab hutang ni makin banyak. Hutang 7, hutang lagi 5, jadi hutang RM12. Kita lihat soalan yang berbentuk pecahan pula. Okey, jadi dekat sini kita ada negatif 12 tambah 3. Ada negatif 18 bahagi 6. Okey, cara dia ialah kita selesaikan yang atas ni dulu. Lepas tu selesaikan yang bawah ni dulu. Okey, jadi dekat sini tekanlah kalkulator. Negatif 12 tambah 3. Negatif 12 tambah 3. Kita akan dapat negatif 9. Jadi kita tulislah di sebelah atas ni dahulu negatif 9. Kemudian ada per kan, kita tulis per. Lepas tu dekat sini ada negatif 18 bahagi 6. Jadi kita tekanlah kalkulator, bracket negatif 18 bahagi 6. Dapat jawapan dia negatif 3. Okey, kalau katakanlah tak nak guna kalkulator, kita nak congak sahaja. Dekat sini ada negatif 12. Maksudnya hutang RM12. Hutang RM12. Lepas tu tambah ni maksudnya bayar. Jadi hutang RM12, bayar RM3. Kita hutang lagi RM9. Okey, kalau negatif 18 bahagi yang ini 6. 6 ini maksud dia ialah positif. Jadi negatif bahagi positif apa? Negatif bahagi positif ialah negatif. 18 bahagi 6 ialah 3. Okey, katakanlah kalau dekat sini saya tak ada kalkulator. Macam mana nak kira ni? Okey, ni per ini maksud dia ialah bahagi. Jadi negatif bahagi negatif. Kita dah belajar dah, negatif bahagi negatif apa? Positif. Jadi dekat sini positif. Kemudian kita buat nombor je lah. 9 bahagi 3 ialah 3. Perlu tulis tak positif ni? Tak perlu. Jadi jawapan akhir dia ialah 3 sahaja. Jadi tamatlah di sini untuk operasi gabungan. Jadi selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.